Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, sudah lama kita tidak berjumpa kan? Hari ini Cikgu So akan memulakan video pertama untuk tahun 2021. Okey, dipetakan dalam tema yang kedua Bahasa Melayu tahun 6 iaitu cara-cara mengatasi stres. So hari ini kami akan belajar tentang cara-cara mengatasi stres untuk melepaskan tekanan yang kamu hadapi. So murid-murid, apakah itu stres? Apa yang kamu faham tentang tekanan ataupun stres? So seseorang yang menghadapi stres, apakah perasaannya dan apakah tindak tanduk ataupun apakah tindakan yang akan dia lakukan. So, seperti yang kamu dapat lihat di sini, okey, murid lelaki ini menghadapi stres. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai tekanan. So, dalam bahasa Melayu, stres dieja seperti ini, S-T-R-E-S. Satu S saja di hujung perkataan ini. So, biasanya seseorang yang menghadapi stres akan berasa sedih, akan berasa tertekan, tidak berselera untuk makan dan sebagainya. So, apakah punca yang mengakibatkan seseorang itu menghadapi stres? So, adakah murid-murid menghadapi stres? Ya, okay. Biasanya seseorang murid akan menghadapi stres terutamanya sebelum peperiksaan. Ibu bapa kamu akan menghadapi stres kiranya menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Okay, setiap orang dalam masyarakat ini akan menghadapi stres ataupun tekanan untuk perkara yang berbeza. Okay, so adakah seseorang guru akan menghadapi stres? Ya, sama juga. So, marilah kita lihat pada tajuk hari ini. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengatasi stres. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara mengatasi stres. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. So, murid-murid, di sini Cikgu So telah meletakkan 5 cara ataupun 5 kaedah untuk mengatasi stres yang kamu hadapi. Yang pertama, seperti gambar di sini, seperti murid-murid dapat lihat, yang pertama kita boleh meluahkan isi hati kepada rakan. Meluahkan isi hati ataupun meluahkan masalah yang kamu hadapi kepada rakan yang boleh dipercayai. Sekiranya kawan tu kamu tidak percayai, jangan beritahu. Kalau tidak, mereka akan beritahu orang lain. Kamu boleh luahkan isi hati kepada rakan kamu. Yang kedua, kamu boleh bersenam. Cikgu So mulakan dengan bersenam dahulu kerana Cikgu So rasa yang ini lebih mudah untuk kamu membina ayat. Apabila kamu bersenam, toksin dalam badan kamu akan dikeluarkan. Sekiranya toksin itu kurang, seseorang itu tidak mudah menghadapi emosi yang negatif. Yang ketiga, tidur dan rehat dengan cukup. Yang ini sangat penting. Seseorang yang tidak mendapatkan rehat yang cukup mudah marah dan emosinya mudah menjadi negatif. Keempat, melakukan aktiviti yang disukai. Kamu boleh melakukan hobi ataupun apa-apa yang kamu sukai. Dan yang terakhir, mengambil pemakanan yang seimbang. Mengapakah seseorang yang mengambil pemakanan yang seimbang tidak mudah menghadapi tekanan? Nombor 1. Kalau kamu mengambil makanan yang berlemak ataupun makanan yang terlalu hangat, ataupun kami katakan makanan yang boleh mendatangkan penyakit, semasa kamu menghidap penyakit, Cikgu So rasa sememangnya kamu tidak akan gembira. Apabila kamu tidak akan gembira, kamu akan mempunyai emosi yang negatif, kan? Semasa mempunyai emosi yang negatif, apa-apa yang kamu lakukan, kamu tidak dapat tumpukan perhatian dan kamu sememangnya tidak akan menjadi gembira. So, sekarang marilah kita membina ayat. Nombor 1. Di sini subjeknya kita boleh tulis setiap orang, setiap insan, kita, masyarakat, murid-murid dan sebagainya. Tulis satu subjek yang kamu rasa
mudah, okay, supaya kamu dapat menulis ayat itu dengan senang. Okay, so kita boleh meluahkan ataupun setiap orang ataupun setiap insan ataupun murid-murid boleh meluahkan isi hati kepada rakan yang boleh dipercayai untuk mendapatkan pendapat mereka, okay, untuk mendapatkan sebarang cadangan supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, Cikgu So baca sekali lagi. Okey, setiap insan, setiap murid, setiap orang ataupun murid-murid ataupun kita boleh meluahkan isi hati kepada rakan yang boleh dipercayai untuk mendapatkan pendapat mereka supaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey? So, yang kedua. Okay, kita harus mengambil pemakanan yang seimbang. Okay, mengapa? Supaya sel-sel badan menerima khasiat yang mencukupi. Okay, supaya sel-sel badan menerima khasiat yang mencukupi. Okay, menjadikan kita bertenaga. Okay, untuk melakukan aktiviti seharian. Okay, sekali lagi. Kita harus mengambil pemakanan yang seimbang supaya sel-sel badan kita menerima khasiat yang mencukupi, menjadikan kita bertenaga untuk melakukan aktiviti seharian. Okay, bertenaga bermaksud kamu sentiasa energetik, mempunyai keupayaan ataupun mempunyai daya untuk terus mara ke hadapan. Right? So, okey, untuk ayat yang ketiga, kita boleh bina ayat seperti ini. Kita boleh bersenam dengan kerap supaya toksin dapat dikeluarkan dari badan melalui peluh kerana badan yang sihat tidak akan menjejaskan emosi kita. Okey, murid-murid lihat pada sini. Untuk sini, Cikgu So tulis toksin. Okey, sekiranya kamu ingin menulis sisa-sisa toksik, okey, nah, perkataan itu betul juga. Alright. So, toksin ataupun sisa-sisa toksik. Okey, nombor 4. Kita boleh melakukan aktiviti yang disukai seperti mendengar muzik. Okey, untuk melupakan kerunsingan yang dihadapi. Kerunsingan bermaksud fana. Kamu boleh melupakan segala perkara yang membebankan, segala perkara yang tidak menggembirakan. Okey, yang itu dinamakan sebagai kerunsingan. Okey, dan ayat yang kelima. Okey, kita harus tidur dan rehat dengan cukup bagi mengelakkan perasaan mengantuk pada keesokan hari. Okey, supaya kita sentiasa bersemangat untuk melakukan sesuatu. Okey, sekiranya kamu berasa mengantuk pada setiap masa, pastinya kamu tidak dapat menumpukan perhatian untuk melakukan perkara yang kamu ingin lakukan. Betul? So, Cikgu So berharap murid-murid akan tidur dan rehat pada setiap hari dan mendapatkan tidur dan rehat yang cukup supaya memastikan anda tidak akan berasa mengantuk. Okey, setakat inilah perkongsian Cikgu So untuk tajuk ini, cara-cara mengatasi stres atau tekanan. Jumpa lagi, bye! If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye!